Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sila duduk. Terima kasih. Ni Nurul Intan Hadirah yang nak buat temujanji untuk minat kerjaya. Ya saya. Okey baik. Lebih selesa kalau saya panggil apa? Boleh panggil Intan. Intan. Okey, kalau macam tu Intan boleh tak kenalkan diri sikit pada saya? Nama, umur, semester berapa, lepas tu asal dari mana, semua. Okey. Nama saya Nurul Intan Hadirah binti Muhammad Syahri. Umur 18 tahun. Jurusan Sains modul 3 semester 1 baru. Asal saya Perak. Okey. Jadi saya nak tanya, Intan pernah jalani sesi kaunseling tak sebelum ni? Oh, tak pernah. Tak pernah, pertama kali lah ni ya? Yang pertama kali. Jadi saya terangkanlah dulu apa tu sesi kaunseling. Jadi kat sesi kaunseling ni kita ada dua, iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Yang kita jalani sekarang ni adalah sesi kaunseling individu. Sesi kaunseling individu ni dia adalah satu jenis sesi yang menolong antara dua orang individu, iaitu saya sebagai kaunselor dan Intan sebagai klien lah ya. Okey, jadi dalam sesi kaunseling ni kita ada satu etika lah yang dipanggil etika kerahsiaan. Jadi dalam sesi kaunseling ni kita boleh ceritakan apa-apa sahaja yang nak kongsikan, dan apa-apa sahaja cerita atau rahsia itu akan menjadi rahsia saya juga. Okey, Intan jangan risau, cerita Intan selamat dengan saya. Tapi jika isu yang Intan bawakan ni memudaratkan saya atau memudaratkan Intan, jadi saya akan bawakan isu ini ke pihak yang lebih berkuasa lah ya. Okey, boleh? Alright. Jadi sesi kaunseling ni kita akan jalani selama 30 minit, selama 20 minit lah ya, dan sebanyak 6 sesi. Nanti bila nak jalani sesi yang kedua tu, Intan boleh hubungi saya lah lagi untuk kita buat temujanji lagi. Okey, jadi saya nak tanyalah, apa matlamat Intan dalam sesi kaunseling ni? Maksudnya apa tujuan Intan nak jalani sesi kaunseling bersama saya, dan apa masalah yang boleh diceritakan dan dikongsikan? Okey. Mula-mulanya saya sebenarnya datang jumpa kaunselor ni sebab saya confused nak pilih jurusan apa selepas ni. Saya modul 3 biologi. Jadi saya macam nak masuk universiti mana lepas ni? Macam tu lah tu yang saya datang jumpa kaunselor. Lepas tu masalah lain tu, saya macam ada masalah dari segi belajar. Tak mudah untuk cepat belajar lah macam tu. Saya lambat sikit. So modul 3 ni biologi, kimia dengan sains komputer ya? Tak ambil ni lah, fizik lah kan? Kiranya Intan ni nak tahu hal itu juga jaya lah nanti lepas habis matrik nak ambil jurusan apa semua. Okey, kalau macam tu boleh ke kalau saya tanya serba sedikit tentang latar belakang keluarga Intan? Ada berapa orang adik-beradik? Ada orang dah kerja ke? Tengah belajar ke? Cuba ceritakan. Okey, Intan ada 5 orang adik-beradik. Okey, seorang kakak sulung tu dah kerja jururawat. Yang nombor 2 tengah belajar lagi, kakak dekat UiTM Shah Alam. Yang ketiga abang belajar juga, baru masuk semester pertama dekat diploma UPSI. Yang saya nombor 4, yang kelima adik baru umur 15 tahun. Jadi seorang je lah yang dah belajar, yang dah kerja kan? Seorang je. Jururawat je lah. Apa jurusan tadi? Abang jurusan diploma muzik. Muzik. Kakak UiTM Shah Alam ambil pelancongan. Semua lain-lain je jurusan. Kalau ibu apa pula? Pekerjaan ibu apa? Kalau ayah saya bersara tentera. Lepas tu mak dah suri rumah. Di rumah. Okey, jadi bukan apa saya tanya ni, sebab kadang-kadang seseorang ni dia akan terpengaruh untuk ikut adik-beradik atau ikut ibu bapa. Kalau kebanyakan kita tengok kalau ibu bapa tu doktor kan, nanti kemungkinan lah anak-anak dia akan jadi doktor juga, dan dia akan sedikit mempengaruhi kan minat kita. Jadi berdasarkan cerita Intan ni, saya dapat konklusikan keluarga Intan ni dia macam bercampur, macam-macam bidang ada kan. Ada jururawat, dia belajar pelancongan, tentera. Jadi saya nak tanya sendiri, minat Intan sendiri tu ke arah mana dalam pelajaran dekat matrik ni?
subjek apa yang paling core, yang senang skor lah, senang Kalau intern subjek yang saya paling skor kimia lah. kimia. Minat buat lab apa semua tu lah. Jadi ada berhasrat nak sambung dalam bidang kimia juga ke, atau nak lari sikit ke, atau macam mana? Berhasrat nak sambung farmasi. Tapi farmasi terlalu tinggi dia punya qualified. Betul. Kalau dalam dorongan ibu bapa ada tak dia macam bukanlah paksa tapi macam berhasrat untuk intern pergi ke arah ni ke arah doktor ke arah guru ke mana-mana? Kalau mak ayah berhasrat nak suruh intern jadi seorang cikgu. Oh, cikgu. Dari intern diri sendiri minat tak nak jadi cikgu tu? Minat tu sikit lah sebab dulu kecil-kecil selalu main cikgu-cikgu. Jadi yang sekarang dah besar ni bila nak ajar kawan sendiri pun kita pun macam kadang-kadang macam apa ni tak yakin macam tu. Kena bina dulu keyakinan kan. Okeylah macam ni lah. Saya akan bagi intern satu ujian. Jangan risau, ujian tak susah pun. Nama ujian ni adalah ujian inventory minat kerjaya. Okey, jadi bila intern dah jawab ni, saya boleh tahulah klasifikasi minat intern ni terhadap mana. Kita boleh tengok ada 5 jenis personality yang akan menjurus kita ke arah kerjaya yang mana satu. Okey, jadi saya bagi masa intern untuk jawab dulu Nanti kita discuss balik keputusan dia. Boleh. Selesai dah. Okey, jadi ujian ni kita panggil dia ujian inventory minat kerjaya. Yang mana ujian ni daripada teori Holland yang mengaitkan minat manusia dengan persekitaran kerja. Jadi bila kita dah jalani ujian ni, kita tahulah minat kita ni ke arah mana dan kerjaya apa yang memerlukan minat yang sebegitu. Okey. Jadi saya terangkan dulu apa itu teori Holland dalam ujian ni. Okey. Dalam teori ni dia membahagikan kepada 6 personality. Yang pertama adalah realistik, yang kedua tu investigator, yang ketiga adalah artistik, yang keempat social, yang kelima enterprising dan yang keenam adalah conventional. Okey, jadi untuk realistik ni dia lebih kepada yang benda dan mesin fizikal, mesin-mesin yang memerlukan kerja luar dan pergerakan. Jadi orang yang realistik ni dia berkemahiran mekanikal lah, kemahiran mekanikal dan berkeupayaan fizikal. Dia suka bekerja di luar dan dia bersifat praktikal. Dia suka buat benda tu daripada berfikir ataupun menulis. Dia suka buat benda, perkara. Contoh pekerjaan yang sesuai untuk orang yang realistik ni dia contohnya macam jurutera, mekanik, apa lagi, atlet yang melibatkan pergerakan ataupun kerja di luar yang bukan dalam bangunan. Okey, kalau investigator pula dia melibatkan pemikiran. Seseorang yang dominan investigator ni dia suka menyiasat, dia suka memerhati, suka menganalisa dan dia suka bersendirian. Dia lebih suka dengan idea berbanding bercakap dengan manusia. Dia suka duduk bersendiri, mengeluarkan idea yang ada. Kemudian dia punya sikap ingin tahu tu tinggi, menyebabkan dia akan mengkaji, menganalisa, memerhati sehingga dia dapat apa yang dia nak, macam tu. Contoh kerjaya yang sesuai bagi seseorang yang dominan investigator ni adalah contohnya macam doktor, mengkaji kan. Kemudian ahli sains, ahli psikologi, dia membaca fikiran orang dan apa semua tu. Okey, kemudian yang ketiga ni adalah personality artistik. Artistik ni dia seseorang yang kreatif, yang suka mencipta, dia berkebolehan dalam bidang seni, pemikiran yang kreatif, dia suka bekerja dengan idea jugalah, yang suka mencipta benda-benda baru. Dan orang yang artistik ni dia suka berimajinasi, dia kreatif. Contoh pekerjaan yang sesuai bagi seseorang yang artistik ni adalah contohnya pelakon, yang berseni-seni macam tu lah. Guru muzik boleh, arkitek, melibatkan lukisan ataupun graphic designer. Okey, yang keempat adalah social. Social ni adalah seseorang yang
dia suka bergaul. Dia suka dengan kerja luar bersama dengan manusia. Jadi dalam aspek apa? Dalam aspek membantu, membimbing, memberi tunjuk ajar, memberi latih tubi kepada, memberi dorongan kepada orang. Jadi orang-orang yang sebegini ni dia berminat untuk melakukan perhubungan sesama manusia, bersosial, berkawan, macam itulah. Jadi orang yang sebegini ni dia seorang yang yakin, sukakan cabaran, dia optimis dan dia mudah bergaul. Okey, jadi kalau bagi seseorang yang mempunyai dominan sosial ni, kerjaya yang sesuai bagi dia adalah seperti guru, kaunselor ataupun pendakwah ke, yang suka dekat dengan orang. Jururawat pun sama. Okey. Kemudian yang kelima adalah enterprising. Enterprising ni dia berupaya untuk memimpin dan memberi ucapan dan juga mempengaruhi orang lain. Setiap ucapan dia tu orang akan terpengaruh, bukanlah terpengaruh, macam inspired macam tu lah. Jadi dia suka bekerja dengan manusia jugalah, jenis-jenis orang enterprising ni. Contoh kerjaya yang sesuai dia macam agensi pelancongan, dia boleh memperdayakan orang untuk join pelancongan dia kan. Kemudian ahli politik, juga peguam, usahawan dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir adalah personality conventional. Jadi conventional ni dia adalah seseorang yang mahir dalam perkiraan ataupun perkeranian lah. Dia seorang yang ke arah pejabat macam tu, yang main kertas-kertas, tulis-tulis tu, dia ke arah tu lah. Jadi orang yang macam ni dia terurus, sistematik, dia patuh dengan peraturan dan dia suka merancang, macam tu. Dia teliti lah, teliti, tekun, cekap, dia seseorang macam tu. Jadi kerjaya yang sesuai bagi orang yang konvensional ni adalah macam setiausaha pejabat ke, kerani ataupun juru audit, accountant pun, detail-detail kan. Okey, itulah serba sedikit penerangan tentang ujian inventory minat kerjaya ni lah berdasarkan teori Holland. Okey, jadi dah jelas 6 personality tu. Jadi saya nak tengoklah result yang Intan jawab tadi, ujian inventory ni. Jadi Intan ni dia ada, saya lihat ada 2 yang dominan iaitu investigator, I, dan S, social. Jadinya Intan ni minat bersendiri jugalah, mencipta idea, gitu. Social macam mana? Social ni pun tinggi juga ni. Kerap bergaul ke, Social dengan orang, suka tegur orang lah macam tu. ramah lah juga dengan orang. Boleh lah. Okey, jadilah kat sini sesuai lah untuk Intan tentukan kerjaya mana yang Intan sesuai. Social ni kan kita suka dengan orang, okey. Jadinya kita pilih kerjaya mana yang akan berinteraksi dengan orang. Mungkin kalau Intan pilih kerja yang duduk dalam pejabat, jadi setiausaha, mungkin Intan akan bosan. Sebab itu tak kena dengan minat. Sebab minat Intan dalam melalui ujian ini adalah bersosial, iaitu bergaul dengan orang. Kemudian investigator. Investigator ni Intan suka menganalisis, suka membuat penilaian, suka mengkaji. Jadi cuba Intan senarai pendekkan kerjaya-kerjaya mana yang ada berkaitan dengan investigator, dengan sosial ni. Okey, boleh dapat gambaran tak apa kerjaya yang mungkin Intan akan dapat? Buat masa sekarang belum lagi. Social dengan investigator apa benda sebenarnya? Kerjaya apa yang dekat Kalau guru macam mana? Guru ke arah sosial kan. Seronok juga je cikgu ni sebab boleh bergaul dengan anak murid. Boleh rapat dengan diorang, boleh share motivation dengan orang. Okay lah, kalau contohlah Intan macam nak jadi cikgu lah, nanti Intan cari satu mata pelajaran yang kita suka dan kita mahir dalam tu. Nanti lepas tamat daripada matrik ni, cuba cari info-info mengenai mata pelajaran yang kita minat, jurusan apa yang sesuai, ambil pendidikan ke, ambil yang berkaitan dengan subjek yang kita minat tu lah. Okey, insyaAllah lah kerjaya tu sesuai dengan minat kita. Okay.
Nanti kalau dah habis, kan ini sesi yang pertama. Jadi ada 6 lagi 5 sesi lah dengan ya. kaunselor. Bila-bila masa saja cakap? Bila-bila je. Sekarang ni setiap sesi kita akan buat 20 minit dan nanti sesi lain pun 20 minit. Bila-bila sahaja Intan free atau ada masa lapang, boleh je hubungi saya. Nombor saya nanti nanti boleh Intan catat catat sekarang. Nanti lah. Okey, nanti saya bagi nombor telefon. Okey, kita boleh je deal. Buat temu janji bila-bila. Sebab dah dapat maklumat dari sini, saya nak cari dulu maklumat, kerjaya apa yang sesuai dan nanti saya rujuklah kaunselor balik. Intan boleh juga cari universiti mana yang sesuai. Maksudnya, contohlah kalau macam guru ni kan, universiti mana yang menawarkan jurusan pendidikan, perguruan macam tu. Bolehlah cuba cari mana yang sesuai dengan minat. Okey, baiklah kaunselor. Terima kasih atas ujian hari ini. Kalau daripada ujian tadi, so Intan dah tahu apa minat Intan. Nanti Intan bolehlah cari apa yang sesuai. Saya harap dengan ujian yang telah Intan jalani ini sedikit sebanyak dapat membantu. Tapi ini sekadar menolong sahaja. Apa-apa pun Intan kena ikut apa minat dan apa yang Intan mampu. Jangan ikut paksaan ataupun ikut keinginan orang lain. Saya ada persoalan. Macam mana kalau dorongan mak ayah tu macam tak setuju kalau kita ambil bahagian jurusan yang kita nak? Faham? Kebanyakannya macam tu kan. Ada ibu bapa yang meletakkan harapan yang tinggi untuk menjadi apa yang mereka nak kepada anak-anak mereka. Tapi kalau benda tu tak sesuai dengan minat kita, kita tak boleh nak paksa. Sebab bukan mereka yang menghadapi, menjalani, tapi kita. Jadinya apa-apa pun kita kena macam slow talk lah dengan parents dan memberi pendarahan kepada mereka mengenai tak salah kalau kita memilih minat sendiri dan dalam minat sendiri tu akan ada kerjaya yang sesuai. Jadi Intan bolehlah ceritakan daripada minat yang Intan ni, kerjaya apa yang boleh dan kerjaya tu sebenarnya bagus dan bukannya kerjaya yang tak bagus. Jadinya insya-Allah ibu bapa akan sedarlah dan tidak memaksa anak-anak untuk mengikut kehendak mereka, insya-Allah. Jadi apa-apa pun terima kasihlah. Harap-harap sesi kaunseling ini dapat membantu Intan untuk lebih yakin dan teratur untuk memilih hala tuju dan matlamat masa depan. Terima kasih kaunselor sebab sudi luangkan masa dengan saya dan bagi maklumat yang saya tak dapat dekat mana. Macam nak cari dalam internet pun macam kadang-kadang internet tak semua betul. Jadi berjumpa secara depan ni bukalah minda saya macam mana saya nak pilih kerjaya saya nanti. Baik. Nanti bila-bila ada masalah lain pun boleh hubungi ataupun kita boleh adakan sesi kaunseling lagi ya. Baik. Terima kasih kaunselor, saya keluar dulu ya. Baik, terima kasih.